Assalamualaikum geng. So dalam video kali ini aku nak share dengan korang semua 7 misteri anime Demon Slayer yang aku jumpa sepanjang tengok anime dia dan juga baca manga dia sampailah habis. Jadi dalam video ni ada beberapa spoiler lah untuk korang. Jom kita start. So misteri pertama yang aku jumpa dalam anime Demon Slayer ni adalah perubahan parut di dahi Tanjiro. So bagi korang yang tak tahu lagi, parut di dahi Tanjiro tu asalnya dia dapat ketika dia cuba melindungi adik lelaki dia daripada terkena cerek air panas. Bila Tanjiro terkena cerek air panas tu, so dia dapatlah parut di dahi dia tu. Tapi bila Tanjiro ni dia participate di ujian terakhir pemilihan Demon Slayer tu, dia telah berlawan dengan seorang demon, iaitu Hand Demon lah. Dan serangan Hand Demon ni berjaya mengenai parut di dahi Tanjiro tu dan menyebabkan dahi Tanjiro tu pun luka lah. Dan selepas luka di parut Tanjiro tu sembuh, parut Tanjiro ni telah berubah kepada bentuk yang baru. Bukan lagi bentuk yang asal dia macam terkena cerek air panas tu. Tu misteri pertama lah yang aku jumpa. Yang kedua pula, pedang Nichirin hitam Tanjiro. Ni mungkin merupakan persoalan yang paling famous lah antara fandom Kimetsu no Yaiba kan. Kalau mengikut kata Urokodaki, pedang hitam Nichirin ni merupakan pedang yang jarang dan tak banyak diketahui tentangnya disebabkan pengguna dia ni akan mati dalam umur yang muda. So dianggap pedang hitam Nichirin ni adalah petanda yang buruk. Kalau ikut kata Rengoku pula di anime Mugen Train, user dia ni tak tahu nak kuasai breathing yang mana satu. Dia tak tahu nak fokus mana satu breathing lah yang dia nak kuasai. Jadi pedang Nichirin dia ni berubah menjadi warna hitam. Itu pernyataan yang diberilah kepada kita waktu awal-awal story Kimetsu no Yaiba ni bermula. Tapi sampai akhir story pun, sampai habis manga Kimetsu no Yaiba tu, author dia ni pun tak bagi exact details kenapa pedang hitam Nichirin ni wujud. So dia biarkan fandom dia ni tertanya-tanya lah sampai habis story. Yang ketiga pula adalah efek bau darah Sanemi terhadap Nezuko. Darah Sanemi ni dia merupakan darah yang special di mana aroma darah dia ni boleh membuatkan demon tu menjadi pening ataupun mabuk. So sebelum Sanemi ni dia menjadi Demon Slayer, dia akan berlawan dengan demon tu sampai dia luka-luka, dan selepas demon tu pening, selepas menghidup bau darah Sanemi, Sanemi akan tangkap demon tu dan dia akan ikat demon tu di atas pokok dan dia akan tunggu sampailah waktu pagi. So cahaya matahari tu membakarlah demon tu. Tapi masa kita nampak di perjumpaan Hashira tu, Sanemi ni dia bagi luka lah sikit tangan dia kan, supaya dia nak tunjukkan yang Nezuko tu sama macam demon lain. Bila dia nampak darah, dia akan terus menyerang juga. Tapi masa tu kita nampak yang Nezuko ni dia macam dia cuma menahan diri daripada minum darah Sanemi tu. Dia tak menunjukkan simptom-simptom macam mabuk, pening semua tu. Jadi benda tu pun buat aku tertanya jugalah, kenapa masa tu Nezuko dia tak tunjukkan simptom-simptom mabuk ataupun dia pening macam tu. Misteri yang kelima pula adalah pembunuhan pengguna sun breathing. Macam yang kita tahu, Yorichi Tsukiguni adalah orang yang hampir membunuh Muzan, tapi Muzan berjaya melarikan diri dan dia terus bersembunyi sampailah Yorichi ni meninggal dunia. So selepas Yorichi ni mati, Muzan dengan Kokushibo ni diorang berdua pergi membunuh semua orang yang dikatakan tahu ataupun merupakan pengguna sun breathing. Tapi aku ada persoalan juga dengan pernyataan ni. Yang pertama, Yorichi sendiri yang merupakan pengguna sun breathing, pengguna breathing yang paling kuat, dah hampir membunuh Muzan. Tapi macam mana diorang berdua ni pula dapat membunuh pengguna-pengguna sun breathing ni? Yang kedua pula, dalam story dia cuma satu orang yang Yorichi tunjukkan cara menggunakan sun breathing ni, iaitu Sumiyoshi. Dia tak tunjukkan dengan orang lain. Jadi siapa lagi yang boleh gunakan sun breathing ni selain daripada Sumiyoshi? Dan macam mana dia orang boleh gunakan sun breathing tu tanpa tunjuk ajar daripada Yorichi sendiri? Yang ketiga pula, macam aku cakap tadi, Sumiyoshi ni merupakan satu-satunya orang yang Yorichi tunjukkan macam mana pergerakan sun breathing. Berbalik pula dengan penyataan yang pertama tu, Muzan ni dia dengan Kokushibo, dia orang berdua membunuh pengguna sun breathing ataupun orang yang mengetahui
tentang sun breathing. Tapi macam mana pula Muzan ni dia boleh terlepas pandang dengan Sumiyoshi? Adakah sebab Sumiyoshi ni tinggal di tempat yang dalam ataupun jauh daripada Muzan? Kalau ya pun, macam mana selepas beratus-ratus tahun baru Muzan tahu yang keturunan Kamado ni merupakan pengguna sun breathing? Yang keenam pula, misteri asal-usul Apemon yang kelima iaitu Gyoko dan juga Apemon yang keempat iaitu Nakime. Kalau korang perasan lah kan, demon ni dia ada ciri-ciri manusia. Sebab sebelum diorang berubah menjadi demon, asalnya diorang ni pun manusia. Dan diorang pun masih kekalkan ciri-ciri manusia diorang tu. Macam diorang ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada mata. Semua tu lah. Macam manusia juga, cuma appearance diorang tu lain lah. Sebab diorang dah jadi demon kan. Gyoko ni, dia tak nampak macam manusia. Okay? Muka dia ni messed up gila. Serius, memang messed up muka dia. Dia punya mulut dekat mata dia. Mata dia ni pula dekat mulut dia. Lepas tu tangan dia ni macam ada 6. Kalau aku tahu salah. Memang tak nampak ciri-ciri manusia tu. Dia ni seolah-olah artificial demon. Demon yang dibuat sendiri. Dan selalunya bila demon ni dah nak mati, diorang akan ada flashback lah tentang kehidupan masa lalu diorang dan macam mana diorang ni bertukar menjadi demon. Tapi Gyoko dengan Nakime ni, diorang tiada masa lalu. Masa diorang mati tu, diorang just mati begitu je. So origin diorang berdua ni dan macam mana diorang bertukar menjadi demon tak diketahui sampailah akhir story. Termasuk Enmu jugalah. Okay? Lower Moon yang pertama iaitu Enmu. Enmu pun mati begitu je tanpa ada kisah lalu. Yang terakhir sekali, misteri Blue Spider Lily. Blue Spider Lily ni adalah ramuan yang telah menukarkan Muzan menjadi seorang demon. Dan bunga ni jugalah yang dicari oleh Muzan sepanjang dia hidup beratus-ratus tahun tu adalah untuk membuatkan diri dia ni imun terhadap cahaya matahari. Tapi dia tak berjaya jumpa sampailah dia mati. Tapi di masa hadapan pula, keturunan Inosuke iaitu Hashibira Aoba, dia merupakan seorang botanis. Dia berjaya menjumpai bunga Blue Spider Lily. Jadi bunga Blue Spider Lily ni dikatakan cuma mekar dalam 2-3 hari sepanjang tahun. Lepas tu diorang dah layu, dah takkan mekar lagi. Itu pasal sangat susah untuk kau cari Blue Spider Lily tu. Kalau kau miss hari tu, yang hari di mana dia mekar, kau terpaksa tunggu lagi tahun depan, tahun depannya lagi macam tu. Pertanyaan aku pula dengan benda ni, apa bahan yang terdapat di dalam Blue Spider Lily ni sampaikan dia dapat menukarkan seorang manusia ni menjadi demon macam Muzan tu? Dan memandangkan bunga ni telah dijumpa di masa hadapan, ada kemungkinan yang ada orang juga akan bertukar menjadi demon disebabkan bunga ni akan terus dikaji lagi secara mendalam. Kalau ada sequel Demon Slayer, aku rasa benda ni boleh jadi. Tapi author dia pun dah kata Demon Slayer ni dah tamat, so tak mungkin lah tiada lah demon tu lagi di masa hadapan. Cuma ni antara misteri ataupun pertanyaan yang bagi aku tak terjawab sampailah habis story. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa macam ada lagi misteri ke yang aku miss ke apa-apa, mungkin boleh drop lah dekat comment section tu. Harap korang enjoy tengok video ni. Thank you very much for watching. Keep supporting Flight Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.